Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cikgu sekali lagi. So, dalam video kali ini cikgu akan terangkan mengenai darah manusia lah. Okey, secara umumnya orang yang mengkaji darah manusia ni kita panggil sebagai hematologi, ahli hematologi, yang mana dia kaji mengenai komponen kandungan dan dia mengkaji mengenai penyakit yang berkaitan dengan darah manusia. So, darah ni seperti yang kita tahu, kita gunakan darah ni untuk mengangkut oksigen dan nutrien pergi kepada sel badan melalui salur darah. Kemudian selepas sel badan menjalankan proses respirasi dan sebagainya, maka bahan kumuh tersebut akan kembali kepada darah dan darah akan angkut uh, bahan-bahan kumuh tersebut pergi ke bahagian badan yang sepatutnya untuk disingkirkan keluar daripada badan. Okey, darah ni sebenarnya dia adalah campuran. Dan untuk menghasilkan darah kita kena guna alat dipanggil sebagai alat emparan. So alat emparan tu macam mana? Kita ambil darah, kita masukkan dalam tabung uji, kemudian kita letak dalam alat ni. So alat ni akan berpusing dengan laju dan apabila alat itu berhenti, komponen darah akan terasing. Disebabkan oleh perbezaan ketumpatan. Jadi kita boleh nampak dekat sini gambar ni sahaja dah menunjukkan bahawa darah tu sebenarnya ada 3 bahagian terasing. Okey, walaupun kita nampak 3 bahagian, sebenarnya darah manusia ni terdiri daripada 4 komponen. So, komponen pertama kita sebut sebagai plasma darah, paling banyak dalam darah manusia. So, plasma darah ni terdiri daripada air dan juga bahan terlarut. Bahan terlarut tu seperti nutrien, karbon dioksida, enzim, hormon dan sebagainya. Dan dekat sinilah tempat dia larut. Kemudian kita ada sel darah putih dan platelet, komponen 2 dan komponen 3 yang mana kurang daripada 1%. Dan komponen yang kedua terbanyak iaitu sel darah merah sebanyak 45%. Okey, untuk sel darah merah manusia, sel darah kita sebenarnya boleh dibahagikan kepada 4 kelas, 4 kumpulan, iaitu kumpulan A, kumpulan B, kumpulan AB, kumpulan O, 4. Dan kumpulan ini wujud disebabkan oleh antigen. Antigen ni yang ada dekat sekeliling sel darah merah. Untuk darah A, dia ada antigen A. Untuk darah B, dia ada antigen B. Jadi, untuk darah AB, dia ada antigen A dan antigen B. Manakala darah O ni dia langsung tiada antigen. Dan untuk setiap kumpulan darah tu, dia ada antibody dia. Contohnya macam A, dia ada antigen A dan dia ada anti B. Macam B, dia ada antigen B, dia ada anti A. Manakala AB dia ada antigen A dan B tiada antibody. Dan untuk O, dia tiada antigen dan dia cuma ada antibody A dan antibody B. Jadi apa maksud dia? Cikgu kembali pada gambar rajah ni lah. Okay, contoh kumpulan darah A, dia ada antigen A tapi dia ada antibody anti B. Jadi bila darah jenis B masuk untuk bercampur dengan kumpulan darah A, maka anti B tu dia akan boleh kesan yang antigen B ni. Jadi kumpulan B tak boleh didermakan kepada A. Sama macam kumpulan AB, kita tak boleh nak pindahkan dia masuk ke dalam orang yang ada darah A sebab darah orang yang ada kumpulan darah A dia ada anti B. So dekat darah AB ni pun ada antigen B. Jadi badan tak boleh terima. Macam darah O dia tiada antigen, maka antibody kumpulan A ni dia tak ada masalah. Jadi darah O boleh diterima dekat kumpulan A. Itu adalah antibody. Untuk kamu fahamlah. Jadi disebabkan oleh itu, maka kita ada kumpulan yang sesuai untuk menderma dan untuk menerima darah. So kita ambil kumpulan darah penerima A. Okey, penerima A dia boleh terima A, dia boleh terima B sebab dia ada anti B. Jadi mana yang ada antigen B, macam B dengan AB ni dia tak boleh terima. So kalau kumpulan darah B, dia ada anti A. Jadi siapa yang ada antigen A, macam A dan AB dia tak boleh terima. Maka dia hanya boleh terima B dan O saja. So untuk AB, sebab dia tiada anti mana-mana, dia tiada antibody. Jadi dia boleh terima semua darah. Dan macam O, sebab dia ada anti A dan anti B, mana yang ada antigen A macam A dan mana yang ada antigen B macam B ataupun AB, maka O tak boleh terima. So apa yang berlaku kalau kita campur darah ikut tak serasi? Contohnya bila kita ada darah A, kita masukkan orang darah daripada pesakit daripada penderma B. Jadi antibody itu akan menyebabkan darah dalam badan bergumpal. Jadi pesakit boleh mati. So, menderma darah ni sangat penting. Okey, sebab
darah ni sebenarnya boleh bantu untuk menyelamatkan nyawa. Dan contohnya dalam keadaan tertentu pembedahan yang melibatkan kehilangan darah yang banyak, maka darah ni boleh bantu pesakit tersebut untuk menggantikan darah yang hilang. Ataupun orang yang ada kanser darah, yang mana sel darah dia tu tidak sempurna, maka dengan menerima uh, darah daripada penderma, maka dia akan boleh terus hidup sebab darah penderma tu akan bantu dia untuk mengurangkan simptom tu lah. Okey. So, siapa yang individu sihat mempunyai berat atas 45 kilo dan berusia antara 18 hingga 60 tahun, dia boleh menderma darah. Dan biasanya kita menderma hanyalah 0.5 liter. Okey, sebab bila kita derma, maka sel darah merah kita akan berkurang. Jadi sumsum darah akan menghasilkan sel darah yang baru. Jadi ini kebaikan dia. Bila sel darah baru tu terhasil, maka individu tersebut akan lebih bertenaga dan badan dia dapat berfungsi dengan baik. Jadi itu pasal darah. So apa yang kamu kena ingat? Okey, darah tu kita boleh bila kita guna teknik Ampere, kita boleh asingkan dia mengikut komponen. Ada 4 komponen tapi dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang komponen pertama adalah plasma darah yang terdiri daripada air dan bahan terlarut. Kemudian kita ada sel darah putih dan plasma. Kemudian kita ada sel darah merah. Sel darah merah ada 4 kumpulan mengikut antigen dia. So kumpulan A, antigen A, kumpulan B, antigen B, kumpulan AB, antigen A dan B. Manakala kumpulan O tiada antigen. Dan setiap daripada kumpulan darah tu dia ada antibody. Macam kumpulan darah A dia tak boleh terima darah B. Sebab kumpulan darah A dia ada anti-B. Maka anti-B tu dia akan kena pasti darah yang ada antigen B dan dia akan menyebabkan berlaku pergumpalan dan menyebabkan kematian. Jadi kemudian kita belajar pasal kepentingan untuk derma darah. Yang mana derma darah ni boleh menyelamatkan nyawa bagi orang yang memerlukan darah. Kemudian dia memberi kesan yang positif juga kepada penderma sebab darah tu bila kita dah keluarkan, maka sel akan hasilkan darah baru. So darah baru tu akan menyebabkan penderma lebih bertenaga. Okey, jadi itu saja untuk cikgu dan jangan lupa isi kod kehadiran hari ini iaitu sambal sotong dan jangan lupa jawab soalan yang telah cikgu tetapkan dalam kuis nanti. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.